Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator Puan Nuraini binti Muhammad, Yang Berusaha Tuan Haji Miftah bin Haji Surif, Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan, Barisan Timbalan PPD Kuantan, Barisan Rakan Pembentang Perkongsian Amalan Terbaik SPM 2020, Barisan SIP Plus, Barisan SISC Plus, penolong-penolong pegawai PPD Kuantan, barisan rakan-rakan pengetua Sekolah Menengah Daerah Kuantan, guru-guru dan juga para pelayar media sosial yang mengikuti perkongsian ilmu pada petang ini yang masih setia lah. Ya, masih lagi nampak berkurang sikit je para ini ya. Dia nasib lah kalau dapat yang terakhir ni kan. Sama ada dia hilang fokus ataupun dia memang menanti-nanti. Antara dua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kemerdekaan dan salam transformasi pendidikan faham 2021-2030. Ya, Alhamdulillah. Terima kasihlah ya, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada PPD ya, kerana orang kata menjemputlah saya ni wakil sekolah menengah kebangsaan perempuan Methodist untuk berkongsi sedikit lah amalan terbaik. Mungkin saya tak tahulah, mungkin pada orang lain mungkin tak ada amalan dia, tapi saya rasa itulah yang kita buat di sekolah ini ya. Baik, sebab saya percaya dan yakin bahawa semua sekolah ada dia punya amalan diorang lah mengikut lokaliti masing-masing. Jadi ini sepintas selalu berkenaan dengan sekolah, mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum kenal lagi ya. Jadi kalau tengok sekolah kami kecil, dia ada advantage lah, disadvantage dan advantage. Jadi sekolah kecil kan, kawasan 3 ekar, Mukim Kuala Kuantan di bawah Parlimen Kuantan, dan sekolah ini merupakan sekolah bantuan kerajaan, sekolah bantuan modal. Maknanya setiap tahun kita akan dapat dana daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada kali kita dapat banyak, ada kali kita dapat sikit, dan dana itu kita gunakan untuk penyelenggaraan sekolah lah. Okay, ya. Kemudian bilik darjah kita hanya ada 17 sahaja, sikit. Sebab itulah sekolah ni pada suatu ketika dahulu dia merupakan sekolah 2 sesi. Okay, dan kelas hanya ada 2, kelas kami pada hari ini ada 20. Tapi bila saya masuk ke sekolah ini pada penghujung tahun 2017, kita ada 29 buah kelas. So sekarang kita ada hanya 20 buah kelas. Guru pada peringkat awal kita ada lebih kurang 58 orang guru. Okay, tetapi hari ini kita hanya ada 41 orang dan AKP kita hanya ada 6 orang sahaja. Murid pada awal hari tu kita ada 680 lebih. Okay, sebab dia 2 sesi. Okay, jadi murid dia ramai. Okay. Tapi bila kita jadikan sekolah 1 sesi, kita terpaksa kecilkan bilangan kelas itu. Jadi banyaklah cikgu yang keluar. Okay. Bila tutupnya tingkatan 6 tu, jadi cikgu pun ramai yang keluar. Jadi sebab itulah berlakunya penyusutan bilangan murid dan juga bilangan kelas itulah. Okay, next. Saya pergi laju je ni Puan Raini. Okey ya. Baik, ini pencapaian akademik ya, keputusan SPM kami untuk tahun 2017, 18, 19, 20. Ya, tuan-tuan dan puan boleh tengoklah. Ya, pada tahun 2017 saya mengambil keputusan periksa batch 2017 itu dengan GPS-nya 4.0. Sebelum itu diorang sekolah ini mendapat 3.49. Saya sebut diorang lah tu sebab saya bukan lagi ada kat sekolah ni ya. Jadi pada tahun 2017 bila saya masuk ke sekolah ni, saya mengambil keputusan pada ketika itu 4.0 dan keputusan tu jatuh. Okay, merosotlah daripada 3.49 kepada 4. Lepas itu kita terus dah kekalkanlah, maksudnya kekal dengan melakukan sedikit peningkatan lah di situ ya. 2018 kita berjaya mendapat 3.44, kemudian 2019 kita dapat 3.12 dan Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kerja kami. Pada tahun lepas kita dapat 3.06 dan itulah juga target kami, 3.06. Okay. Dengan layak mendapat CJ 100% untuk 2 tahun berturut-turut lah, 2019 dan juga 2020. Okay, next, kita tukar. Okey, kita tukar slide. Ini saya saja nak kongsi, walaupun kami ni bukan orang kata mencatat keputusan ya di peringkat negeri ataupun daerah dan sebenarnya, tapi nak maklumkannya kepada tuan-tuan dan puan ya, kita merasa banggalah kerana dalam lebih kurang 30 buah sekolah Methodist seluruh Malaysia kami mendapat penghargaan yang sebegitu rupa lah daripada Executive Director Methodist Council of Education ya, sekolah Methodist Girls yang terbaik di seluruh Malaysia, manakala sekolah lelaki ni lah MBSKL. Itu saya screenshot lah daripada apa yang disampaikan oleh Executive Director dan itu satu kegembiraan lah, maknanya tahun ini kan
dengan keputusan result, keputusan SPM yang bagus pada tahun lepas, dan kita dapat lagi penghargaan daripada Executive Director Methodist Council of Education ini ya. Okey, jadi next. Baik, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah pada skrin tu ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu apa dia, tak apalah, boleh jawab sendiri dalam hati. Dan itu ialah satu bongkar ais. Okey, don't klik lagi ya. Okey, itu satu bongkar ais. Maknanya kalau bongkar ais ni kita cuma nampak yang 10% je dekat atas. Okey, what people see. What people see ni ialah apa yang kita nampak. Apa yang tuan-tuan puan-puan nampak tadi itu, itulah yang tuan-tuan nampak. Okey ya, secara nyatanya jelas di situ, secara tersuratnya. Tetapi cuba klik yang itu, what people don't see, yang 90%. Ini ialah teori iceberg ya, yang diguna pakai oleh Sigmund, diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Okey, menggunakan teori iceberg ni nak beritahu ada 10% yang people can see, another 90% itulah yang kita nak share dekat sini. Tapi tak share semualah ya Puan Aini, sebab saya kira banyak dah tadi sekolah dah sebut benda yang sama juga sebenarnya kan. Okay, jadi saya nak share je lah apa yang kami buat di MGS ini. Sebenarnya saya lebih kepada nak cerita pasal kita kejelikitan guru-guru tu. Sebab MGS ni kalau dia memang terkenal ya dengan cikgu-cikgu dia yang sangat, orang kata sangat erat, sangat rapat tu. Okey, saya mulakan ya dengan penerangan saya dengan satu peribahasa, iaitu yang bulat tidak akan datang berkulit, yang pipih tidak akan datang melayang. Jadi peribahasa inilah yang saya gunakan, okey, untuk anak-anak saya, untuk anak-anak di MCS ini. Saya beritahu kalau kita tak berusaha, kita tak akan dapat apa yang kita nak, kita tak akan dapat. Okey, jadi klik yang satu. Kita nak tengok yang 90% tadi, apa dia? Okey, saya mungkin lain sikit lah daripada orang lain ni. Saya nak cerita pasal cikgu, pasal apa yang kita buat lah di sekolah ni ya. Baik, satu, saya sangat pujilah tentang guru-guru MGS ni. Memang guru-guru MGS ni guru yang sangat hebat, guru yang sangat awesome. Orang kata, okey, mereka boleh bekerja secara berpasukan. Maknanya kita ada advantage di MGS ni. Kenapa? Saya kira ya, datanglah sesiapa sahaja, itulah dia. Trademark dia, cikgu MGS ni, dia boleh bekerja bersama-sama, boleh teamwork tu ada. Mungkin kelebihannya kerana kita ada satu saja bilik guru agaknya di MGS ni. Tidak disegregatekan, kita tak pecah-pecahkan bilik guru tu. Mungkin itu satu kelebihan pada kami. Jadi segala apa perkara yang berlaku tu dalam bilik guru yang ada, itulah yang besar itu. Okay, jadi saya puji kepada cikgu-cikgu saya ini, cikgu MGS ni memang sangat bagus, mereka faham apa yang kita nak. Yang pentingnya faham apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat, bagaimana kita nak buat, cikgu-cikgu ni dia tahu. Dia orang kata dia mudahlah orang kata nak faham tu ya. Jadi kalau saya sebagai nakhoda kapal tu sebenarnya senang je. Kalau kita kata okey, kita nak set bearing ni, kita nak pergi ke Singapura, kita pergi ke Singapura, begitu. Jadi tak ada lah yang sibuk nak pergi ke tempat lain, nak pergi ke Indonesia ke dan sebagainya, tak ada. Okey ya. Jadi itu satu kelebihan yang kita ada di MGS ini, iaitu kekuatan dalam kalangan guru-guru. Guru dia memang sangat cakna sama-sama kita, sama-sama orang yang kat dalam ini, sama-sama AKP, semua kita sangat cakna. Okay. Contoh ya, saya dapat tengok macam tahun lepas ya, saya nak beritahu ya, nak share dengan cikgu. Kita ada calon SPM kita ni ada masalah transport. Okay, contoh ya, kita ada masalah transport. Budak tak boleh nak datang sekolah kan, selalu tak datang sekolah, dia miss PDP. Dan kita sediakan Grab untuk budak ni. Nak beritahu kan. Okay. Cikgu-cikgu kadang-kadang gunakan duit sendiri. Okay. Kalau budak tak ada duit belanja dan sebagainya. Nampak tahap kecaknaan kita ni sangat tinggi ni cikgu-cikgu MGS. Sebab tu saya kata guru ni sangat bagus, dia sangat hebat di MGS ini. Okay. Baik, kemudian yang keduanya kita ada program MGS Excellent. Kebanyakannya ada dah yang kawan-kawan duk cerita tadilah. Okay, program MGS Excellent ini program kecemerlangan kita yang kita susun cantik sangat. Dan bila kita susun cantik tu maksudnya semua orang kena ikut lah. Okay, bila sampai masanya kita nak buat program kita, cikgu kena ambil. Okay, penyelaras kena ambil dan sebagainya. Nampak ya? Contohnya kita ada satu program kita mampu gegar. Okay, yang ini memanglah saya rasa memberi impak daripada tahun lepas ya. Kita memang gegar sungguh-sungguh lah ya program kita mampu gegar ni. Satu daripada pengisian kita mampu gegar tu sebenarnya kan, selain daripada kita buat dialog prestasi guru, sebab saya sebenarnya buat juga dialog prestasi dengan murid saya. Okay. Kita buat dialog prestasi
Kalau dengan guru kita buat dialog prestasi, cerita pasal dia punya intervensi RCA dan sebagainya, dengan murid pun kita buat. Kita tunjukkan markah setiap murid tu supaya dia nampak. Kadang-kadang budak ni kita sebutkan, okey markah awak berapa? 20, dia tak nampak. Ada budak dia memang dia tak boleh nak visualize benda tu kan. Jadi kita paparkan kat situ, okey Haniza markah 15. Maknanya kita beritahu kat murid ni, kita kata okey markah 15 kalau ikutkan markah nak lulus berapa. Dia kata dia sendiri tambah, dia sendiri kalkulate. Maka dia kata, saya kata sikit ke banyak? Dia kata, oh sikit je cikgu. Nak kalau calon itu julat markahnya antara 21 ke 30 contoh. Kalau markah dia 28, kita tunjuk dekat dia. Okey Haniza, markah awak 28. Kalau katakannya grade tu 35, markah dia kan awak perlukan berapa markah lagi? Kalau daripada 28 ke 35, nak berapa lagi markah? 7 cikgu. Jadi dia nampak. Dia boleh dapat 7 markah tu. Itu yang kita buat lah dialog prestasi dengan murid-murid itu ya. Setiap kali lepas periksa, dan kalau macam hari ini ni kita tak dapat ya nak tengok ya markah peperiksaan itu, apa yang kita buat? Saya sendiri buat lah contohnya. Kita ada grup sebenarnya, saya nak share. Kita ada grup PDPR. Grup PDPR di mana cikgu-cikgu dia akan kongsi. Cikgu-cikgu akan kongsi link. Okay. Kelas PDPR mereka sama ada secara Google Meet, secara Telegram ke, voice chat dan sebagainya, memang ada dalam grup itu dan saya boleh masuk ke mana-mana sahaja kelas yang saya nak. Dan pada ketika itulah saya akan bagi. Okay, kadang-kadang cikgu dulu dia berdebar juga sebenarnya kan, kita nak masuk, macam nak tengok dia. Sebenarnya saya beritahu dengan cikgu-cikgu, saya kata saya bukan nak masuk tengok cikgu mengajar sangat tak. Saya nak tengok kehadiran murid, saya nak bercakap dengan murid-murid, saya nak bercakap dengan cikgu-cikgu. Faham tak? Sebabnya saya kata gini, kalau kita ni tempoh tidak bersemuka ni lama, masuk ke macam ni saya pun mindik. Cikgu Kasum boleh dapat lagi dah. Cikgu Kasum boleh mute tak? Cikgu Kasum boleh mute. Dalam kereta tu rayanya tu. Okey. Jadi kita buat macam tu ya. Ada grup PDPR, cikgu akan share link. Semua dia akan share dan kita boleh masuk. Jadi bila saya ambil pilihan, saya akan masuk mana-mana kelas yang saya nak. Kita kadang-kadang tanya khabar dengan murid-murid, kita bagi motivasi sikit je walaupun tak lama, kadang-kadang 2-3 minit kita bagi motivasi kepada murid-murid itu. Dan pada yang masa yang sama juga bila kita masuk penghujung kelas, kita boleh bersembang dengan cikgu-cikgu kalau dia tak ada kelas lepas itu. Jadi kita boleh bertanya khabar, itu satu cara ya kita nak merapatkan hubungan kita lah. Jangan bila kita ber-PDPR maknanya kita tak nampak cikgu. Jumpa cikgu hanya masa mesyuarat je. Kita tak, ya kita akan jumpa sentiasa, boleh tanyalah cikgu-cikgu MGS ni kan. Ya itu yang kita buat lah. Okey ya, kemudian kita ada program yang kelas tambahan semua tak payah cerita lah. Maknanya itu yang kita buat dalam tempoh PDPR ini. Okey, kemudian nombor 3 ni kita rasa ya kita anggap memang semua murid itu sebagai aset kita. Ya, setiap murid kita itu ialah aset kita tanpa kita meninggalkan seorang pun. Saya biasa buat begini tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya tunjuk dengan cikgu tahun lepas, masa kita mula-mula PDPR kan. Saya tunjuk laporan gaji bulanan, saya screenshot laporan gaji bulanan yang sekolah kena uruskan itu. Nampak ya? Kita screenshot, kita tunjukkan cikgu nampak tak berapa banyak gaji yang kita terima ni hanya untuk bayar gaji semua warga pendidik, warga AKP di sekolah ni. Saya jamin tidak akan kurang daripada RM300,000 setiap sekolah. Cikgu-cikgu tahu tak? Okay, ya, berapa banyak gaji yang kita dapat untuk satu sekolah. Jadi kita kena jelaskan pada cikgu. Kita dapat RM300,000 paling kurang ni, apa kita punya kerja buat kita tu dalam tempoh PDPR ni ataupun secara bersemuka. Kena jelas benda tu. Sebab kita ni kalau boleh kata kita ni bekerja ni, orang kata murid tu memang aset kita. Kalau tak ada murid, okay, tak ada sekolah. Tak ada sekolah, tak ada jawatan guru. Tak ada jawatan guru, tak adalah kita ni duduk dekat sini ni. Sebab itulah kita kena menghargai setiap murid tu tanpa kita abaikan potensi dia tu. Kadang-kadang budak ni betul kan, kadang-kadang kita utamakan orang yang depan, kelas tengah dan sebagainya kan. Tapi kita tinggalkan murid yang lemah dan sebagainya ini. Okey ya, maknanya kita kena ambil kira lah mereka ni semuanya ya. Okey, kemudian yang keempat, yang ini yang saya rasa mungkin lain sikit lah ya, saya nak share lebih sikit lah berkenaan dengan peranan UBK, iaitu pertamanya kita menggunakan data bukan akademik dalam menangani isu-isu akademik. Okey, apa dia data bukan akademik yang kita ada di sekolah? Tuan-tuan dan puan-puan.
Okay, kita ada data psikometrik. Okay, kita ada data psikometrik. Data psikometrik tu bukan kita ambil, hantar, minta kita hantar dan sebagainya, tapi kita guna data bukan akademik itu dalam menangani isu akademik. Jadi saya harus mengucapkan terima kasihlah kepada cikgu saya, cikgu-cikgu semua dan kaunselor saya, terutamanya Cikgu Nurliza Yaakob ini yang telah membuat satu kajian tindakan berkenaan dengan data bukan akademik ini untuk membantu PDPR cikgu, untuk membantu membantu murid belajar. Contoh saya bagi contoh KSN yang paling mudah. Dalam data psikometrik kita ni, dalam psikometrik kita ni kita ada 3 komponen, iaitu kita ada IKP, kita ada ITP dan juga kita ada AMK. ITP ialah trait personality, MK ialah minat kerjaya, KP ialah kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner tu kan. Okey, dan juga kita ada gaya belajar, VAK, visual, auditory dan juga kinestetik. Ini sangat membantu sebenarnya cikgu ya, saya nak beritahu. Okay, dia sebenarnya membantu kepada murid-murid yang kita memang kena pasti. Kalau kita fokus kepada LMS, kita nak bantu murid-murid LMS ni macam mana kita nak gunakan data bukan akademik ini, nak bantu dia belajar macam mana. Contoh, okay, katakan pelajar, contohnya saya, okay, budak tingkatan 5 saya kan, kalau ITP-nya trait personality-nya ialah sifat-sifat kendiri murid sebenarnya, kita buat inventory trait personality. Katakan Haniza ni, dia selalulah fail sejarah dah. Pakar sejarah dia 15, pakar sejarah dia 10, pakar sejarah dia 12 kan. Tak naik-naik dan sebagainya kan. Jadi kita tengok dalam trait personality dia, kita tengok okay, bila dia buat ujian dia kalau let's say Haniza ni tinggi pada struktur contohnya. Okay, kalau struktur saya tinggi, maknanya saya ini jenis orang yang berstruktur, orang yang suka kepada perkara yang berulang-ulang dan suka benda tu detail. Nampak tak? Walaupun sejarah saya 15 tetapi saya punya trait personality itu dia. Nampak ya? Saya suka benda yang berulang-ulang, saya suka benda yang berstruktur. Dan bila kita buat pula gaya belajar dia, gaya belajar tu kita buat ujian tu, kita tengok pula hasil kepada gaya belajar ni. Gaya belajar ni kalau let's say, saya ni contohnya visual tinggi, kan dia ada VAK kan, visual, kita ada auditory, dengar, visual lihat, satu lagi kinestetik, dia nak bebas kan, hands on. Baik, kalau let's say Haniza tadi, okay, strukturnya tinggi dan bila kita buat gaya belajarnya ialah visual dia tinggi. Bila kata visual tinggi sebenarnya budak ni, macam saya ni kalau visual tinggi ni saya suka benda ni dalam paparan komputer, saya boleh baca. Nampak tak? Okay, kita visualize, kita nampak benda tu kan. Jadi bila struktur tinggi, bila ada visual dia tinggi, makanya macam mana cikgu nak atur? Kita nak mengajar budak-budak ni yang dapat markah 10, 15 tadi kan. Jadi dia suka kan macam saya suka cikgu buat video, ambil video, sharing video dan sebagainya. Nampak tak? Dalam Google Meet cikgu buat PowerPoint dan sebagainya. Itu caranya. Bagaimana kita nak bantu murid-murid sebab MGS ni kita juga ada masalah. Mungkin murid yang terutama mata pelajaran sejarah. Nampak ya mata pelajaran sejarah tu. Kita ada masalah kan budak-budak yang lemah dan sebagainya. Jadi why not ya cikgu-cikgu cuba ya kita gunakan data bukan akademik itu untuk kita tangani isu-isu dalam akademik. Dan hari ini kalau kita tengok ada satu lagi aplikasi yang baru. Kita biasa dengan GM dan sebagainya, PowerPoint dan sebagainya. Hari ini ada yang lebih canggih lagi ya, iaitu ClassPoint. Kita cuba tengok ClassPoint tu kan dia sangat interaktif sebenarnya. Kalau kita buat PowerPoint, kita ada whiteboard dekat situ, budak boleh contribute idea mereka dekat situ. Nampak tak? Dan kita boleh save pula benda tu nanti. Okay, cuba tengok ClassPoint tu sebenarnya interaktif dan kebanyakannya digunakan oleh guru-guru yang muda-muda lah. Guru yang muda. Kalau yang otak-otak macam saya ni kadang-kadang tengok jugalah yang dia kena belajar tu sebenarnya. Mungkin PPD boleh aturkan benda satu program ke kan berkenaan dengan ClassPoint yang menggunakan ClassPoint dalam PDPR ni. Dan yang ni kita boleh bantulah murid-murid ni kan yang suka, yang visual tinggi. Kalau yang auditory tinggi maknanya cikgu cakap dalam Telegram tu voice chat dia boleh dengar sebenarnya. Okay, dia boleh dapat apa yang nak. Okay, bagi AnyFlip, nota dalam bentuk AnyFlip berwarna. Kalau dia punya ITP tu suka kepada muzik, dalam AnyFlip tu kita masukkan muzik dan sebagainya. So kita kena kenal betul dengan pelajar kita tu. Itu yang kita buat.
Okay, tahun lepas dan hari ni pun kita continue. Okay, hari ni pun kita continue sebenarnya, tetapi sebenarnya yang ini sebenarnya atas usaha kaunselor saya ni sebenarnya, Puan Nurliza. Tapi malangnya dia dah bertukar ke SMK Luaka. Okay, tapi kita akan teruskanlah, maknanya datang bukan akademik ni untuk menangani isu-isu akademik. Dan yang akhir sekali, komitmen PIBG, of course mana-mana sekolah saya rasa PIBG akan memberikan bantuan, komitmen kerjasama macam kami hari tu pun YDP PIBG. Ingat tahun lepas kan, bila kita tak boleh buat bersemuka di sekolah kan, kita cari premis, okay, sebab YDP kami ahli perniagaan, dia ada premis, punggah meja kursi kami ni pergi ke premis dia. Jadi kita buat kelas atur, susun elok-elok kelas itu kita buat di premis dia. Okay, jadi ini yang 90% tu yang kita tak nampak tu yang MGS buat lah. Okay, okay, next, alright. Boleh tukar, okay. Ini saya ikut pandai saya lah ni. Kalau Ustaz Saiful tengok saya punya model tu, itulah dia rupanya. Nak ceritakan tentang kejelekitan ni, sebab saya harus berterima kasih kepada semua guru MGS, semua AKP. Okay, sebab kita kalau bila kita kata jelekit ni sebenarnya dia tak makan, dia ambil masa, dia bukan ambil masa satu tahun pun kadang-kadang tak boleh dapat je kejelekitan itu. Tapi Alhamdulillah, okay, dengan izin Allah Ta'ala memang saya dapat sekolah ini, dan itulah dia kejelekitan antara guru-guru, antara staff antara KBK lah, kerja kebersihan dengan PKK, semua sangatlah erat kami ni. Kami takkan tinggalkan. Okay, dia orang yang apa-apa saja kerja buat kami tidak tinggalkan. Okay, kita pun anggap mereka ni sebagai satu keluarga juga, keluarga MGSS, keluarga Malaysia, kata Perdana Menteri yang baru kan. Jadi itulah dia, saya percaya kepada itulah, kita libatkan semua orang itu. Bila mereka melibatkan diri, partisipatif tu ada, maka akan adalah kolaboratif itu. Okay, bila ada kolaboratif itu, mereka boleh bekerjasama, okay, bersama-sama buat program, melaksanakan program, maka automatically apa benda saja yang program yang kita laksanakan akan jadi hak milik kita. Kita rasa kita punya. Nampak tak? Itu ambil masa tu sebenarnya kan. Kalau sekolah dah ada benda macam tu, kita mantapkan lagi supaya ada ni. Saya masih menggunakan roh PKKP lama kita dulu kan. Dia ada CPO kan. Dia ada CPO kolaboratif, dia ada partisipatif dan juga ownership sebenarnya. In fact kalau kita tengok dalam TPP pun sebenarnya ada kan kesepunyaan itu, kejelekitan itu ada dalam TPP tu kan, terutama dalam aspirasi sistem itu. Okay. Dan satu lagi selain daripada itu juga cuba klik, dia akan keluar lah kat 3H1T tu. Satu klik, cuba klik 3H1T tu nak stand up untuk apa tu sebenarnya kan. Jadi dalam kita mengurus ni orang kat dalam sekolah kita ni, sama ada cikgu ke, cikgu dengan murid ke, okay, pentadbir dengan cikgu dan sebagainya, dengan AKP dan sebagainya, kita guna klik satu-satu dulu ya. Okay, H yang pertama ialah head. Okay, kita gunakan head ni maksudnya kita berfikirlah, sentiasa berfikir untuk memajukan sekolah kita ni kan. Kita nak buat apa, macam mana kita nak buat. Okay, jadi benda-benda macam tu kita kena fikir. Sebab kalau Simon Dixon tuan-tuan dan puan-puan boleh Google saya sebenarnya guna pakai yang Simon Dixon punya ni dalam buku dia tulis 97 ways to get to the top. Okay, 97 cara to get to the top in banking and finance sebenarnya. Sebab Simon Dixon ini seorang T-boy je, dia membancur teh je sebenarnya dekat company. Tetapi tengok dia buat benda ni sehingga dia menjadi stock broker dan dia menjadi seorang CEO. Memang yang kaya raya dah. Dan dia memberi tips ini kepada banyak student universiti kalau nak majukan diri dalam bidang banking dan juga finance Tapi saya ambil yang Simon Dixon ni, yang pertama dia ada 97, saya ambil yang penting je lah kan, yang kita dapat guna. Okey, yang pertama dia kata Simon Dixon, dia kata know your map. Mapping, kena ada mapping tu. Bila kita sampai sekolah kita tu, tak kira lah tukar sekolah mana pun, kita kena ada mapping. Betul, kena buat mapping apa yang kita nak capai apa, kita nak buat apa kan. Jadi bila kita buat mapping ini, sebenarnya kita kena guna data. Sebab tu kita perlu menguasai data driven, orang katakan menguasai data sangat penting ni. Okay, jadi kita baru boleh buat mapping kita tu. Okay, dalam bidang akademik, non-akademik dan sebagainya lah kita akan buat. Yang kedua, Simon Dixon kata, know what you want. Kena tahu apa yang kita nak. Tu yang kita kena set tu, kita punya hala tuju tu. Kita nak GP berapa, kita nak LMS kita berapa.
Okay? Kita nak berapa orang cemerlang, okay, untuk setiap subjek tu. Cikgu pun kena tahu ni sebenarnya. Bukan hanya pentadbir saja, semua orang should know. Mesti buat mapping dan kita mesti know what we want. Apa yang kita nak. Kalau let's say saya nak 3.06, jadi cikgu semua kena tahu kita nak dapatkan 3.06. Budak pun kena tahu 3.06. Mana kita nak dapat? Okey, kemudian yang ketiga, Simon Dixon kata be willing to do it. Dia kata be willing, betul kan? Kita dah tahu apa yang kita nak, sanggup tak kita nak buat? We willing to do it. Are we willing to do it? Kalau kita rasa macam rasa tu susah aja, dah. Kita dah setback dah. Okay, so willing to do it. Jadi warga MGS, we are willing to do it. Tak kira lah apa sahaja kan, asalkan kita dapat apa yang kita nak tu. Dan yang keempat, kata Simon Dixon, ialah be passionate. Passionate tu maknanya kegairahan, mana kita kena letak sepenuh jiwa dan raga kita tu pada apa yang kita buat tu. Kalau kita sebagai cikgu biasa, kita kenalah bagi sepenuh jiwa dan raga kita mengajar with all our heart dengan anak-anak ni. Sebab anak-anak ni, dia orang ni sangat innocent, tahu tak? Dia akan ikut apa yang kita nak buat. Apa yang kita cakap, dia akan ikut sebenarnya anak-anak ini. Okay, jadi kita kena ada jiwa dan raga itu. Okay, buat sepenuh hati. Sebab saya ingatnya dulu ada Datuk Rashidah bin Muhammad Arif kan, mantan pengarah SPPI kan, saya pernah dengar dia berkata, dia kata cikgu, dia kata you must have patience, dia kata if you have patience, dia kata students will like you. Tu dia cakap tu. Nampak tak? Okay? Datuk Rashidah mantan SPPI pengarah kan, tu yang dia kata. Kemudian yang terakhir saya ambil 5 je kan, be passionate tadi, dan yang kelima believe you can do it. Kita kena percaya yang kita boleh buat. InsyaAllah. Okay, kalau kita buat benda ni, kita ikhlas kan cikgu-cikgu, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita dalam apa bentuk sekalipun. Mungkin dia akan bagi idea kepada cikgu kita mengajar, dan kebetulan benda tu lah pula yang keluarnya dalam peperiksaan SPM. Dia bagi idea, kan? Allah Ta'ala bagi rezeki anak-anak boleh jawab, ingat apa yang cikgu ajar dan sebagainya. Okay, jadi 5 je saya ambil kan, dia ada lagi lah dare to be different dan sebagainya, tak perlulah. Okay. Kemudian yang kedua tadi, yang heart tu, gambar heart tu. Okay, heart itu yang semua orang dah sebut tadi, human touch. Human touch ini antara soft skill yang orang tak boleh nak ajar kita, tak boleh. Nampak tak? Kita kena buat sendiri ni, human touch. Dia tak boleh orang kata tiba-tiba kita nak buat, tak boleh. Benda tu kena develop tu sebenarnya kan. Kalau tidak, dia akan jadi fake aja. Okay, dibuat-buat, nampak dia tak come naturally sebenarnya kan. Jadi human touch tu sangat penting. Okay, soft skill ni kena ada kepada semua orang. Pengetua dengan cikgu-cikgu dengan murid-murid. InsyaAllah okay, kita boleh buat tu sebenarnya. Benda yang tak perlu kita beli pun sebenarnya. Tak perlu keluarkan duit saja. Kita beli hati, kita beli jiwa, kata Cikgu Azmi kan. Kemudian yang ketiga ialah hand. Yang 3 hand. Hand tu tangan tu sebenarnya hand. Tangan ni boleh apa-apa saja. Boleh fizikal, tak fizikal. Okay, bagi bantuan, maksudnya kita memberi bantuan. Okay, kita bagi bantuan kepada cikgu sebagai pengetua. Cikgu bagi bantuan kepada anak murid. Okay, sebagai cikgu. Kita bagi bantuan kepada AKP. Okay, kita bagi bantuan kepada PKK dan sebagainya. Nampak tak? Kita bagi bantuan. Dia bukan necessary datang dalam bentuk duit saja ni bantuan ni kan. Ulurkan tangan ni, ringankan bebanan. Kadang-kadang kita bagi nasihat, kita dengar je masalah orang, settle masalah tu. Itu ilmu yang kena kuasai tu. Dan yang terakhir saya rasa tongue. T tu kan, nampak ada T tu ialah tongue. Biasanya kan kata-kata inilah yang menjadi halangan, a big barrier lah kepada communication ni sebenarnya, kata-kata ni. Okay? Sebab tu kita kena, orang kata gunakan kata-kata yang proaktif, elakkan kata-kata yang reaktif. Biasa dengan anak-anak pelajar ni kan, bila saya masuk kelas saya selalu kata, cikgu yakin, cikgu percaya, cikgu yakin kita boleh. Saya yakin insya-Allah anak-anak boleh buat. Itu masuk macam tu. Jadi kita sentiasa bagi kata-kata yang positif ni kepada anak-anak. Kita biasa beri kata-kata positif pada cikgu-cikgu pun. Okey cikgu, no problem, boleh buat. Tak ada masalah, tak dapat diselesaikan. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Dan itu tagline kami tu ya, satu rasa, satu hasrat, satu aspirasi tu tagline untuk kejelikitan kami ni ya. Terima kasihlah kepada cikgu-cikgu saya ya, berpengah otak juga tu kan nak keluarkan tagline itu ya. Okey, dan ini saya akhirlah dengan inilah. Ada kalanya saya kata kita ni akan rasa lelah, kita akan rasa kecewa, tetapi itulah harga yang harus kita bayar untuk kita boleh bahagia. Kita nak dapatkan kejayaan tu memang susah.
kita akan datang bergolek, kita kena berusaha. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Maaf banyak-banyak ya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk menempuh liku-liku dan cabaran ya tahun 2021 ini ya. Semoga Kuantan akan terus menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan masa hadapan. Cukup kuat 15 minit Pak Raini. Okey, assalamualaikum. Ya. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Hajah Hanizah ya. Sangat, saya rasa perkongsian yang sangat hebat. Okey, terlalu banyak yang dapat kita pelajari daripada sesi perkongsian beliau ini. Okey, tagline-nya sahaja telah memberi satu gambaran hebat bahawa MGS ini mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai visi dan misi yang jelas. Okey, dan dikongsikan bersama anak-anak buahnya. Apabila semua anak-anak buah memahami hasrat dan aspirasi kepimpinannya, maka mereka bergerak sederap dengan kejelekitan yang dipupuk bersama-sama untuk memastikan MGS terus melakar kecemerlangan. Dan tahniah juga kepada seluruh warga MGS Kuantan, sekolah menengah MGS Kuantan atas kejayaan cemerlang mendapat anugerah lonjakan sarjana SPM 3 tahun berturut-turut peringkat negeri ya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada seluruh warga MGS, dan bagi pihak BPD kami dengan sukacitanya menganugerahkan sijil penghargaan kepada pembentang perkongsian amalan terbaik program Pai Series 2.0 kepada Puan Hajah Hanizah binti Hashim, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Perempuan Metodis Kuantan. Terima kasih kepada Puan Hajah. Saya buka jika ada pertanyaan sedikit, 112 ahli-ahli pelayar yang ada dalam Gmeet kita. Sebelum saya membuat sedikit rumusan daripada pembentangan tadi.